إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, takwa yang dapat memelihara kita daripada kemurkaan Allah. Dan janganlah kamu mati meninggal dunia yang fana ini, melainkan kamu berada di dalam agama Islam dan bertakwa kepada Allah. Kerana sesungguhnya syurga Allah itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin. Artinya, sesungguhnya manusia itu dijadikan bersifat keluh kesah, lagi bakhil dan kedeku. Apabila ditimpa kejahatan, ia pun keluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, yakni harta, ia enggan, tidak mahu bersedekah dan berbuat kebajikan, kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang, di mana mereka mendirikannya secara berkekalan. Surah Al-Ma'arij ayat 19 sehingga ayat 22. Ikhwanil muslimin, seseorang itu tidak akan sembuh daripada penyakit keluh kesah, rasa tidak tenang hati kerana ditimpa kemudaratan atau kesusahan, tidak akan sembuh daripada sifat kedekut dan kikir apabila memperolehi harta kekayaan, kecuali orang-orang yang benar-benar mendirikan sembahyang serta berkekalan mengerjakannya. Mereka mendirikan ibadat sembahyang dengan sempurna dan berkualiti tinggi, penuh dengan kesedaran, kekhusyukan dan menjaga segala perbuatan dan bacaan serta adab-adabnya yang zahir dan batin dengan sempurna, mengikut apa yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Maksudnya, bersembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersembahyang. Ikhwanil muslimin, sembahyang yang dikehendaki oleh syariat Islam ialah sembahyang yang tidak sekadar pergerakan badan dan ucapan lidah, dilakukan dengan secepat mungkin tanpa tama'ninah, kesungguhan, kesedaran, tanpa bertadabbur segala bacaan, tidak khusyuk hati dan tidak merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan mengerjakan ibadat sembahyang adalah dengan menjaga dan menyempurnakan segala syarat-syarat, rukun-rukun, sunat-sunat dan adab-adabnya, serta dengan ketundukan hati dan kekhusyukan kepada Allah, pentadbir sekalian alam. Inilah sembahyang yang berkualiti yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dinilai kadar ganjarannya. Inilah yang dimaksudkan dengan firman Allah, Aqimus salah.
Sembahyang dengan menghadapkan anggota hati dan jiwa kepada Allah dengan penuh ikhlas, jujur dan takut kepadanya, serta hati dapat merasai bahawa dia sedang berinteraksi, berbicara dengan Allah, seolah-olah Allah berada di hadapannya atau Allah sedang memerhati zahir dan batin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ah, thumma yaqulu fayusalli rak'atain, muqbilun 'alaihima biqalbihi wa wajhihi, illa wajabat lahul jannah." Rawahul Muslim. Maksudnya, tidak seorang Muslim pun mengambil wuduk lalu memperelokkan wuduknya, kemudian mengerjakan solat 2 rakaat dengan menghadapkan hati dan mukanya, maka syurga menjadi pasti miliknya. Ikhwanil muslimin, untuk mendapat khusyuk dan tunduk hati di dalam sembahyang bukanlah suatu perkara yang mudah. Ia memerlukan kepada usaha bersungguh-sungguh, bermula daripada mempelajari cara-cara mengerjakan sembahyang yang betul mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cara untuk memperolehi sembahyang yang khusyuk dan hadir hati. Hendaklah sentiasa mencari sebab dan punca mengapa hati tidak hadir dan khusyuk di dalam sembahyang. Dengan kata lain, mengapa hati tidak merasai kelazatan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, bagaimana hati boleh mencapai kekhusyukan kalau belum mengenal Allah dan mentauhidkannya? Bagaimana boleh mencapai kehadiran hati jika sembahyang tanpa ilmu yang cukup tentang perbuatan dan segala bacaan di dalam sembahyang? Bagaimana boleh bersembahyang dengan khusyuk dan hadir hati kalau tidak seharian bergelombang dengan dosa dan maksiat dan tidak berusaha bertaubat dan membersihkan diri? Ikhwanil muslimin, kalau inginkan sembahyang yang berkualiti dan diterima oleh Allah, uruslah kehidupan dengan baik, bersihkan makan, minum dan pergaulan, jagalah hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Jadilah manusia yang berguna dan bermanfaat kepada agama dan manusia. InsyaAllah, Allah akan membuka hati untuk memperolehi ketenangan di dalam hidup dan kemanisan di dalam berbuat ibadah. Mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan harapan Allah menerima dan memberi keampunan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah serta ikutlah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang kejir dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat 45. Ikhwanil muslimin, dalam suasana negara kita yang masih dilanda COVID-19 ini, maka sekali lagi khatib ingin mengingatkan saudara jemaah sekalian
untuk sentiasa berdoa kepada Allah agar mengangkat wabak yang sedang melanda negeri dan negara kita ini. Perbanyakkanlah membuat amal ibadah serta meninggalkan segala maksiat. Jangan sesekali meninggalkan salat. Hindarilah memakan makanan yang haram seperti salah guna dadah, rasuah, makan makanan tanpa izin tuannya dan sebagainya. Hendaklah sentiasa memohon ampun dan taubat serta jangan lupa mematuhi SOP pencegahan COVID-19 termasuk mendapatkan vaksin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.